Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 GWCP 1042 Penelitian Akademik. Saya Muhammad Fathuddin Adham bin Nahiri Haizri daripada unit FIM 2. Seterusnya, saudara Muhammad Afiq Afnan bin Abdul Wahab daripada unit FIM 2 juga. Dan akhir sekali, Muhammad Ammar Hamdi bin Mat Nizam daripada unit FIM 2. Berikut merupakan bahan kajian kami, iaitu diambil daripada Jurnal Dunia Pendidikan volume 4. Okay, hari ini kita akan membincangkan tentang keutuhan wacana, insyaAllah. Okay, pertama sekali, kita akan menerangkan tentang kohesi. Menurut Halliday dan Hassan, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat secara berkaitan atau berkesinambungan. Kohesi terbahagi kepada dua jenis. Kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal terbahagi kepada 4 pula, iaitu kohesi gramatikal rujukan, kohesi gramatikal pergantian, kohesi gramatikal pengguguran dan kohesi gramatikal penghubung. Berdasarkan bahan kajian kami dapat menemukan 3 jenis kohesi gramatikal. Yang pertama ialah kohesi gramatikal rujukan. Kohesi gramatikal rujukan ni dia lazimnya dikaitkan dengan penggunaan kata atau kelompok kata yang menunjukkan satuan gramatikal yang lain. Kohesi rujukan juga memiliki beberapa pembahagian, iaitu rujukan ganti nama, rujukan penunjuk dan rujukan perbandingan. Dalam teks ini tak ada rujukan penunjuk, iaitu pada perkataan penyebaran wabak coronavirus. Dan manakala pada ayat seterusnya, dia menggunakan wabak ini, iaitu wabak ini merujuk kepada coronavirus yang berada di ayat pertama tadi. Seterusnya, kohesi gramatikal penggantian. Pada teks ini kita dapat lihat pada ayat tersebut bagi menghalang daripada penularan wabak ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melalui kenyataan media rasmi mereka. Mereka ni merupakan penggantian kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi secara penerangannya, kohesi gramatikal penggantian ni ialah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Seterusnya, gramatikal penghubung. Gramatikal penghubung ni kita boleh terangkan dia macam perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain dalam wacana. Terdapat 4 jenis penanda penghubung, iaitu penghubung tambahan, penanda tentangan, penghubung musabak dan penghubung tempoh. Dalam ni kita dapat lihat ialah perkataan dan. Perkataan dan ni dia merupakan penghubung bila menggabungkan ayat daripada boleh dijadikan 2 ayat, tapi bila kita guna perkataan dan ni dia jadi dapat menjadikannya dalam satu ayat. Seterusnya, kohesi leksikal. Kohesi leksikal berkait dengan kohesi semantik yang merujuk kepada hubungan makna atau antara unsur dalam teks. Menurut Halliday dan Hassan 1976.
Unsur tersebut boleh wujud dalam ayat atau antara ayat, tata bahasa dan juga kosakata. Berikut merupakan contoh kohesi leksikal. Seperti yang telah dihighlightkan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Amar Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan sambung pembentangan ini. Okey, kita masuk pula kepada topik koheren. Koheren merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Asmah Haji Omar, 1980 pula, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Koheren ini wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Dengan arti kata lain, koheren dalam wacana sama ada penulisan atau pertuturan menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Dalam artikel ni ada contoh koheren seperti kita dapat lihat PDPR, dia punya perkaitan dia dengan PDPC, pengajaran, pembelajaran, pelajar dan perkataan pengajar. Manakala warna biru tu pula koheren bagi perkataan yang merujuk kepada internet, pedagogi, classroom, Google, video dan audio, teknologi, grafik, animasi. Topik wacana. Menurut Harimurti 1982, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Unit bahasa ini juga mengandungi satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perengan, satu bab, sebuah buku ataupun satu siri buku. Contoh topik wacana. Norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran semasa COVID-19. Keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik, jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain atau perengan-perengan yang lain. Keutuhan semantik abstrak. Okey, pertama, wabak ini semakin hari semakin membimbangkan kerana penyebaran wabak ini telah menyebabkan puluhan ribu manusia maut akibat penyakit ini. Itu adalah contoh hubungan sebab dan akibat. Yang kedua pula, pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK seperti penggunaan telefon pintar dan komputer riba untuk menghadiri kelas dalam talian serta penggunaan internet. Yang nombor dua itu adalah contoh hubungan sebab dan tujuan. Keutuhan semantik pengenalan. Yang pertama, secara amnya penggunaan teknologi dilihat dapat meningkatkan kualiti hasil dalam mempercepatkan aliran pekerjaan dan pelbagai pihak mula memandang serius akan perkembangan yang positif ini termasuk sektor pendidikan. Itu adalah contoh untuk hubungan sebab dan hasil. Kedua pula, perubahan pembelajaran norma baharu yang menggunakan teknologi digital dalam pendidikan merupakan satu usaha dalam mengatasi penularan wabak. Itu adalah contoh hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga, terdapat banyak platform dan aplikasi yang boleh digunakan untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Proses PDP yang menjadi kebiasaannya dilakukan secara bersemuka dalam bilik darjah atau kuliah telah digantikan dengan platform dalam talian seperti Webex, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Zoom, Skype, WhatsApp, Facebook Live dan Telegram. Nur Rohana et al. 2021, Nur Aidawati dan Mazidah Musa 2021. Itu adalah hubungan pekuat isi. Dan yang keempat pula, contoh akhir kata bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai
Kesemua pendekatan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM ini memerlukan kreativiti dan kesungguhan para guru. Ayat keempat ini merujuk kepada contoh hubungan sampingan. Keutuhan semantik isi pertama. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR menjadi salah satu norma baru dalam sistem pendidikan yang mana PDPR ini dijalankan secara maya menerusi proses yang berstruktur dan teratur secara dalam talian maupun secara offsite. Aina Artika Agus 2021. Contoh di atas ni adalah hubungan latar dan kesimpulan. Yang seterusnya, secara amnya, pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat kandungan, interaksi dan kemudahan dalam pembelajaran. Contoh ni hubungan sebab dan tujuan. Yang kelima, dalam kajian Nur Aisyah dan Faridah 2021 juga menjelaskan bahawa PDP dalam talian ini mampu mempengaruhi pencapaian akademik dan kesihatan mental pelajar. Contoh nombor 5 ini merujuk kepada hubungan pekuat isi. Nombor 6 pula, selain daripada itu, pembelajaran dalam talian ini boleh dilaksanakan sebagai kaedah pembelajaran alternatif lain dalam persekitaran segerak dan tak segerak. Nombor 6 ini merujuk kepada hubungan sebab dan tujuan. Keutuhan semantik. Nombor 1, sungguh pembelajaran norma baru ini memberikan pelbagai manfaat semasa COVID-19, akan tetapi masih terdapat pelbagai kekangan yang dihadapi oleh pelajar, guru termasuk ibu bapa. Oleh hal demikian, pelbagai usaha dijalankan bagi mengatasi cabaran dan kekangan yang dilalui oleh pelajar, guru dan ibu bapa agar pembelajaran norma baru ini dapat dilaksanakan tanpa gangguan. Seterusnya, kajian Nur Asmah dan Muhammad Syawal 2021 menjelaskan kata-kata pujian daripada guru-guru mampu menaikkan semangat dan motivasi para pelajar, lebih-lebih lagi jika mereka diberi penganugerahan kecemerlangan dalam menghadiri kelas dalam talian. Ini adalah contoh hubungan syarat dan hasil. Seterusnya, kajian Maharaj Landeta 2020 menjelaskan ibu bapa perlu didedahkan dan diberi latihan terutama dalam penggunaan teknologi atau platform pembelajaran dalam talian agar mereka dapat membantu pelajar serta memberi bimbingan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ayat di atas ini merujuk kepada contoh hubungan sebab dan tujuan. Keutuhan semantik isi kelima. Yang pertama, penularan wabak COVID-19 memaksa pelbagai pihak terutama dalam bidang pendidikan menukar corak pembelajaran mereka daripada kelas secara bersemuka kepada kelas secara maya. Ayat di atas merujuk kepada hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, kajian Urgatini Mangeswaran 2021 menjelaskan situasi pembelajaran norma baru yang melibatkan penggunaan teknologi digital ini memberi peluang kepada pengajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam menghasilkan bahan pengajaran lebih kreatif yang dapat menarik minat pelajar untuk menyertai PDP secara dalam talian. Ayat yang kedua ini merujuk pada hubungan syarat dan hasil. Yang ketiga, Fazliyah Hashim et al. 2021 menyatakan bahawa pembelajaran norma baru ini membenarkan golongan pendidik untuk berusaha keras dalam menambah baik penguasaan ilmu TMK ke tahap yang lebih tinggi. Nombor 3 ini merujuk pada hubungan sebab dan tujuan. Yang keempat, lanjutan itu, perbelanjaan kos PDP dan talian dalam norma baru ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pembelajaran secara fizikal. Muhammad Fairuz et al. 2020 menjelaskan bahawa kos pelaksanaan PDP dalam talian lebih murah kerana guru dan pelajar dapat menggunakan pelbagai platform e-pembelajaran yang percuma seperti Google Meet untuk menjalankan secara maya. Atas ni adalah contoh hubungan pekuat isi. Keutuhan semantik isi ke-6. Yang pertama, bagi menjayakan pembelajaran norma baru secara dalam talian, pelbagai pihak perlu memainkan peranan mereka agar sektor pendidikan di Malaysia tidak berundum. Ibu bapa perlu menjalankan tanggungjawab mereka dalam mempersiapkan segala keperluan seperti
peranti digital dan capaian internet agar proses PDP anak-anak mereka dapat dijalankan tanpa gangguan. Contoh ayat ini adalah hubungan amplifikatif. Yang kedua, di samping itu, guru dan tenaga pengajar bersama dengan pihak akademik perlu merangka dan menyusun semula rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT dan rancangan pengajaran harian iaitu RPH agar kandungan kurikulum menjadi lebih fleksibel dalam situasi semasa. Ayat di atas merujuk kepada hubungan syarat dan hasil. Isi ke-6. Sekiranya tiada penyertaan daripada pihak pelajar, maka sia-sia sahaja proses PDP dalam talian dijalankan dan pelajar bakal ketinggalan dalam pengajian mereka. Contoh di atas ialah merujuk pada hubungan sebab dan akibat. Okey, kita pergi kepada rumusan. Yang pertama, konklusinya. Penularan wabak COVID-19 ini memberi impak yang besar dalam sistem pendidikan dan pelaksanaan proses PDP norma baru dalam talian. Perubahan yang drastik ini banyak memberi kesan yang positif serta negatif dalam sektor pendidikan di Malaysia. Ayat di atas merujuk pada hubungan latar dan kesimpulan. Yang kedua pula, penggunaan teknologi yang meluas dalam kalangan pengajar dan pelajar memberi banyak manfaat dalam mengintegrasikan bidang agar pembelajaran menjadi lebih berinovasi, kreatif serta mampu menarik minat pelajar untuk terus termotivasi dalam belajar. Yang kedua ini merujuk pada hubungan sebab dan tujuan. Okey, sekarang saya akan mempersilakan saudara Afiq untuk menyambung pembincangan ini. Baiklah, terima kasih saudara Ahmad. Jadi seterusnya keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Ada beberapa jenis iaitu antonim, sinonim, himonim, hyponim, polisem dan homograf. Sinonim ialah kata-kata yang mempunyai makna yang hampir-hampir sama tetapi berbeza nilai rasa dan penggunaannya. Selain daripada itu, tata cara dan susun atur proses PDP secara dalam talian ini perlu mengekalkan elemen kreatif dan diberi suntikan inovatif. Sebanyak mana sekalipun halangan dan rintangan yang perlu dihadapi oleh pelajar dan pengajar. Halangan bersama dengan rintangan, tata cara susun atur. Pelbagai cabaran serta kekangan yang dihadapi oleh pengajar dan pelajar akibat wabak ini. Cabaran bersamaan dengan kekangan ataupun rintangan halangan. Pembelajaran amali dan tugasan di bengkel. Tugasan berarti kata kerja, sama dengan kerja. Rutin kerja mereka berubah kerana mereka. Memerlukan kreativiti dan kesungguhan para guru. Tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan pengajar sebagai sepanjang sesi interaksi antara pelajar dan pensyarah. Mana pengajar bersamaan dengan guru ataupun pensyarah. Antonim, kata-kata yang berlawan makna. Kurangnya sokongan fizikal dan mental daripada ibu bapa. Contoh ayat, fizikal lawan dia mental. Tenaga pengajar untuk berinteraksi sebelum atau selepas kelas. Sebelum lawan dia selepas. Pembelajaran norma baru ini membenarkan golongan pendidik. Menghalang lawan dia membenarkan. Proses PDP turut berada pada tahap yang rendah. Pengajar digalakkan memberikan penglibatan yang tinggi dalam PDP. Tinggi lawannya rendah. Hyponim, makna umum yang merangkumi makna khusus. Contoh ayat, proses PDP dalam bilik darjah atau kuliah telah digantikan dengan platform dalam talian seperti Webex, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Zoom, Skype, WhatsApp, Facebook Live dan Telegram. Google Meet mempunyai hubungan kehyponiman dengan platform dalam talian. Tambahan pula, masih terdapat aplikasi lain yang menyokong proses PDP seperti Kahoot, Mentimeter, Powtoon, Canvas, Google Form. Kahoot mempunyai hubungan kehyponiman dengan aplikasi.
Keutuhan gramatikal, hubungan dari segi gramatikal atau tata bahasa mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Kata hubung menghubungkan ayat dengan ayat, menghubungkan perenggan dengan perenggan yang lain. Kata hubung berfungsi sebagai penghuraian. Contoh ayat, kertas konsep ini adalah bertujuan untuk membincangkan pembelajaran norma baharu yang dilaksanakan oleh sistem pendidikan Malaysia agar pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Lanjutan itu, kertas konsep ini akan membincangkan pelbagai cabaran yang wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Lanjutan itu adalah kata penghubung. Contoh ayat dalam artikel kita boleh nampak selain daripada itu adalah kata penghubung. Berfungsi sebagai pengembang idea. Penghasilan pencapaian akademik yang baik kebiasaannya adalah berdasarkan kepada peningkatan usaha dan aktiviti pembelajaran. Akan tetapi, kajian daripada Benjamin et al. 2021 menyangkal kenyataan itu kerana menurut beliau usaha dan aktiviti pembelajaran boleh menjadi faktor utama kepada pencapaian akademik yang rendah. Pembelajaran secara dalam talian ini dilaksanakan secara maya dan ada setengah pelajar tidak membuka kamera ketika kelas dijalankan. Oleh demikian, guru tidak mengetahui sama ada pelajar memberi fokus sepenuhnya semasa kelas ataupun tidak. Terusnya berfungsi sebagai penambahan. Contoh, ibu bapa perlu menyediakan segala kemudahan bagi memastikan anak-anak mereka tidak tercicir dalam pendidikan dan ibu bapa juga bertanggungjawab dalam membuat pemantauan semasa proses PDP berlangsung. Tidak mustahil pada masa akan datang, penggunaan teknologi ini menjadi meluas dalam sistem pendidikan bukan hanya pada masa sekarang. Seterusnya, kata rujukan boleh mengganti sesuatu sama ada benda atau manusia. Contoh, menurut Aziz dan Aida 2020, pembelajaran tanpa kegagalan adalah disebabkan pelajar mempunyai keazaman dan motivasi diri yang tinggi yang membantu mereka untuk terus bersemangat untuk belajar dalam zaman penularan wabak COVID-19. Contoh ayat yang lain, umum mengetahui bahawa penularan wabak COVID-19 ini masih lagi aktif dalam kalangan masyarakat Malaysia maupun dunia. Penularan wabak ini menjelaskan pelbagai sektor di Malaysia termasuk sektor pendidikan yang memaksa Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan arahan penutupan sekolah dan institusi tinggi. Seterusnya, keutuhan fonologi. Dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara, menimbulkan hubungan semantik antara bahagian wacana dan intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Seterusnya, ayat penyata. Contoh, penyebaran wabak coronavirus yang dikenali sebagai COVID-19 telah membuka lembaran baru dalam sistem pendidikan di Malaysia yang mana telah mewujudkan satu pengajaran dan pembelajaran norma baharu melibatkan penggunaan teknologi. Seterusnya saya silakan saudara Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya akan sambung penjelasan daripada pembentang ini. Okay, dua jenis sumber rujukan dalam bahan kajian kami, iaitu pertama senarai rujukan dan rujukan dalam teks. Okay, yang pertama sekali senarai rujukan. Senarai rujukan ni kita dapat lihat biasanya akan ada dalam mana-mana tesis ataupun kerja khusus ataupun apa-apa artikel ilmiah di bahagian surat belakang sekali di bahagian bibliografi ataupun rujukan. Okay. Seterusnya rujukan dalam teks. Rujukan dalam teks ni biasanya dia mengambil suatu kenyataan daripada pihak tertentu, kemudian memasukkan terus nama dan tarikh
kenyataan tersebut dikeluarkan. Contohnya, uh, kaedah pembelajaran ini menjadi satu norma baharu dalam bidang pendidikan di Malaysia yang tidak mengira dalam kajian Nur Aisyah dan Faridah 2021. Juga, tu dia punya rujukan dia lah. Kenyataan dia menjelaskan bahawa PDP dalam talian ini mampu mempengaruhi pencapaian akademik dan kesihatan mental pelajar. Kesimpulan, sumber rujukan bagi artikel ini berada pada tahap yang baik kerana merujuk kepada banyak buah buku dan pelbagai sumber yang lain yang sahih. Seterusnya kita ke bahagian kejelasan. Kejelasan bermaksud secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa umumnya artikel ini menggunakan perkataan dan frasa yang tepat serta jelas. Kejelasan dan gaya penulisan dalam artikel. Jelas berarti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur. Gaya penulisan akademik yang jelas juga serta menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan pembaca. Ciri-ciri penulisan artikel yang baik. Pertama sekali, artikel tersebut dapat disampaikan secara sistematik. Kedua, penulisannya cermat, tepat dan benar. Berdasarkan sumber-sumber yang bersesuaian. Penulisannya tidak bersifat emosional, tidak memutarbelikkan fakta, iaitu tidak bertentangan dengan laporan-laporan atau kajian-kajian yang telah dilakukan oleh banyak pihak. Tidak bersifat argumentatif, serta akhir sekali penulisan yang jujur dan hanya menyatakan kebenaran. Mudah dibaca dan dipahami. Penggunaan ayat-ayat yang tidak berbelit-belit dapat melancarkan pembacaan artikel ini dan membolehkan pembaca menghadam intipati artikel tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada komplain kami pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang.